orang kata tak ada tujuan dalam tu. Ya. Untuk guna produk mungkin boleh, anda nak gunakan produk ni, dipersilakan. Tetapi ada satu peluang dekat situ dalam network marketing ni, yang mana anda perlu perhatikan betul-betul. Dan antara 3 sebab yang saya bagi tahu sini, saya siasat sendiri selama 2 tahun bila saya berjumpa dengan CEO pada tahun 2019. Dan program ni sebenarnya ataupun syarikat ni diperkenalkan oleh upline saya. Tapi saya sendiri buat penyiasatan, saya sendiri yang buat keputusan untuk membuat bisnes melalui syarikat di sini. Itu keputusan di tangan saya. Jadi bila saya dah buat keputusan tu, saya kena terus buat, ya, atau saya kena bertanggungjawab. Jadi antara perkara yang saya perhatikan adalah produk dia, ya, produk dan industri dia. Dan seperti mana kita tahu, produk pemakanan ni keperluan asas. Semua orang makan, semua orang minum susu. Semua orang tak ada masalah sangat tentang produk makanan, kerana hari-hari orang cari makan dan sebagainya, minum dan sebagainya. Jadi keperluan ni, industri ni adalah keperluan asas yang mana bernilai berbilion ringgit. Maksudnya pasaran tu luas. Ya. Dan saya memilih satu produk yang sangat simple, iaitu produk pada ketika itu kita ada susu. Sekarang kita dah ada berry mix. Pada ketika ada susu tu saya tahu ini adalah produk orang kata pemakanan harian yang boleh diterima oleh semua orang. Sebab tu dan saya tahu keperluan asas ni boleh mendatangkan menjana pendapatan yang banyak. Itu tentang produk dan industri. Yang keduanya, potensi pendapatan. Saya teliti selama agak lama juga sebenarnya. Saya cuba fahamkan benda ni sebab saya tak biasa sangat dengan sistem binary yang ada dalam TDC ni. Sebab saya tak pernah menyertai TDC, saya mengambil masa sedikit untuk memahami sistem tu. Jadi tuan-tuan, hari ini saya akan bentangkan kepada anda tentang sistem binary yang terdapat dalam TDC, dan anda boleh perhatikan macam mana mudahnya dalam potensi pendapatan di sini. Maksudnya untuk buat pendapatan bagaimana pantas dan lumayan, ya, dan bonus dia akan dibayar berterusan. Ini yang menarik minat saya apabila nak buat bisnes ni dia. Yang kedua ni, potensi pendapatan. Dan yang ketiga tentang syarikat, dan saya ambil kesempatan saya sendiri mengaku bahawa saya sendiri interview CEO, saya sendiri berjumpa dengan CEO dan founder pada ketika itu untuk melihat sejauh mana syarikat ni boleh bertahan. Ini sebabnya saya bernasib baiklah, sebab rumah saya berdekatan dengan pejabat, saya ada kesempatan untuk berjumpa dengan CEO. Tapi CEO kita ni sebenarnya tuan-tuan boleh tengok dia sangat terbuka, ya. Ini satu benda. Orang lain susah nak jumpa CEO, ya. CEO jarang bercakap. Tapi CEO kita ni sangat orang kata apa? Extrovert, ataupun dia capai, dia berhadapan dengan masyarakat sini. Dia boleh tengok di Facebook dia dan boleh dengar dia bercakap banyak. Jadi tuan-tuan boleh menilai. Kalau dulu setengah-setengah CEO tu dia tak bercakap sangat, dia hanya di pejabat. Tapi CEO kita ni berbeza. Dia bercampur dengan masyarakat. Jadi mudah ini bagi tuan-tuan dan perempuan untuk melihat visi beliau yang jelas bagi saya. Dan kita boleh tengok juga kekukuhan syarikat. Rekod dia sejak tahun 2016, lebih 4 tahun. Pada ketika itu 4 tahun lah. Saya 2019, saya join, dia dah start 2016. Tapi sekarang dah hampir 6 tahun dah syarikat ni. So boleh lihat sendiri, boleh nilai kekukuhan syarikat ni. Jadi saya dah 3 perkara ni paling penting bagi siapa-siapa yang nak masuk sebarang network marketing. Bukan sekadar ikut-ikutan. Ya? Sebab tu bila kita dah yakin dengan 3 perkara ni, kita yang buat, kita tak ada masalah. Tak boleh nak salahkan upline lagi dah. Salahkan upline macam-macam, kita boleh salahkan upline. Tapi kita tak boleh salahkan upline. Kerana bila kita dah siasat, kita yang bertanggungjawab, kita yang nak berjaya, kita kena terus ke depan. Kita yang nak membina pasukan dalam perniagaan ni. Ya, membina pasukan. So, membina pasukan ni macam pasukan sales, marketing dan sebagainya, itulah dia. Antara tugasan kita membina pasukan. So, ini asas-asas dia yang perlu anda tahu sebelum anda masuk, sebelum anda buat. Sebab tu bila orang tanya, kenapa kau buat ni? Kenapa tak buat ni? Kenapa buat apa susu ni? Kenapa tak buat ni? Kenapa buat sistem binary ni, buat pendapatan di sini? Kenapa tak buat yang macam ni? Dia ada banyak sistem dalam pasaran. So, tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan dan perempuan semua, anda semua kena tahu benda ni sebelum anda buat. Dan seterusnya kalau kita perhatikan, sebab kita ni nak buat bisnes di sini, nak membina pasukan. Pasukan apa? Pasukan jualan sebenarnya. Pasukan jualan. Pasukan jualan kita ni perlu dibina.
Itulah, tapi kita ada pakai sistem lah, sistem dia pada upline, downline, tim kita dan sebagainya. Tim, pasukan kita lah tu. Pasukan jualan yang terdapat dalam yang boleh dibentuk dalam TDC ni oleh anda sendiri. Jadi bila anda nak bentuk pasukan jualan, anda perlu tahu banyak, anda perlu kaji banyak. Nanti orang tanya susah, senang. Bila anda dah belajar, senang dijawab semua persoalan-persoalan daripada tim pasukan anda. Okey, saya mengucapkan tahniah kerana anda hadir pada hari ini, kerana anda ingin belajar untuk memahami. Banyak kali pun tak apa. Sebab apa? Saya sendiri pun bukan sekali dua saya tengok. Saya tengok mungkin dalam 4-5 kali baru saya faham benar-benar tentang sistem ni. Right. Kelebihan dia dalam buat bisnes ni adalah satu bisnes yang mudah. Bonus dia pun mudah sangat. Kalau kita tengok tak ada yuran masuk pun. Tak ada yuran masuk, tak ada yuran tahunan, tanpa modal pun. Modal ni orang kata, bila saya cakap tanpa modal ni, dia orang kata mana boleh tak ada modal. Macam mana saya kata tak ada modal, tanpa modal dekat sini adalah, memanglah bila nak jadi ahli, anda beli je sekotak daftar sebagai ahli. Kita pun beli barang, selalunya tak pernah daftar jadi ahli pun. Barang yang kita beli di kedai-kedai pun setengah dia ada ahli. Okey, dia kata, cik dah beli barang ni, cik boleh isi orang ni jadi ahli. Samalah di sini. Bila dah beli sekotak, sekotak sama ada Berry Mix ataupun Situ Joy, anda dah boleh jadi ahli. Mana ada modal untuk keluarkan yuran masuk, dan tak ada modal lain lagi dah. Itulah modal dia. Dan ada orang kata perniagaan ni tanpa modal mana boleh. Dia kata ada minyak lah, ada telefon lah, tapi benda-benda tu kita pakai setiap hari. Telefon kita gunakan setiap hari, internet kita pakai tambah-tambah dalam musim apa ni, PKP ni, internet digunakan. Jadi modal-modal kita itulah dia. Apa yang ada di tangan. Dan modal yang paling utama sebenarnya tuan-tuan, bagi saya adalah diri sendiri. Bukan modal wang kewangan. Tak ada wang ringgit dekat sini. Tak terlibat wang ringgit yang besar. Dan sebab tu saya selalu maintain kata tanpa modal sebenarnya. Modal yang perlu adalah diri anda sendiri. Itulah modal utama dia. Ilmu yang ada pada anda. Yang anda datang hari ini dengar, ilmu itulah yang menjadi modal pada anda. Sekejap. Okey. Tanpa sebarang syarat beli dan tanpa syarat jualan. Maksudnya di sini tak ada maintain. Dia tak ada syarikat, tak ada kata you kena beli sebanyak ni untuk dapat bonus. Tak ada kata you kena jual banyak ni untuk dapat bonus. Tak. Sekejap, sekali lagi telefon saya berbunyi. Sekejap ya. Okay, sorry, terlupa telefon, off telefon. Okay, tanpa maintain untuk terima bonus. Bonus yang diterima kita ni hari-hari. Dan tak ada pula dia kata maintain. Anda perlu beli banyak ni sebanyak ni untuk anda dapat bonus ni. Jadi dia tak ada sebarang maintenance untuk terima bonus tanpa sebarang syarat. Itu bagus untuk buat bisnes ni. Saya kata bisnes ni untuk siapa-siapa pun boleh masuk. Janji modalnya diri sendiri. Diri sendiri nak atau tak nak. Itu saja. Dan bila anda nak buat sungguh-sungguh, insya-Allah okey. Dan kalau kita tengok yang keduanya, bonus dia yang pantas dan lumayan. Ini satu kriteria yang menarik dalam TDC ini, di mana dia pantas dan lumayan kerana bonus dibayar hari-hari seperti yang saya sebutkan tadi, dan maksima dia 5,000 sehari. So satu akaun yang dibuka oleh anda, kalau dah 5,000 sehari, boleh dapat sampai 150,000. Itu paling tinggi mengikut perkembangan rangkaian anda. Perkembangan pasukan anda. Yang inilah leadership yang kita perlu kat sini. Sebenarnya kena ada sedikit kepimpinan, bakat kepimpinan dalam diri anda, supaya anda boleh memimpin rangkaian anda, boleh memimpin pasukan anda, mengembangkan dia. Terus, yang itu, haknya dibayar oleh syarikat 5,000 sehari. Dan seterusnya adalah dibayar berterusan. Berterusan ni macam mana? Kadang-kadang, setengah kiraan plan pemasaran hanya terdapat sehingga tingkat-tingkat tertentu je, aras-aras tertentu saja. 10 aras, lebih daripada 10 aras tak dikira dan sebagainya. Di sini pembayaran dia tak kisah
pasukan anda berapa ramai pun, kiraan diambil kira. Cumanya dihadkan hanya 5,000 sehari. Itu beza. Maksudnya kalau ada ahli hari ini, sekarang ahli anda ada 10,000. Ya. Tetapi pendapatan anda mungkin 10,000. Katakan 10,000 juga. Jadi dihadkan sampai 5,000. Tapi dikira, katakan mungkin label pertama, label kedua atau yang berdekatan dengan anda, semua tu tak buat pembelian. Jadi anda tak dapat bonus. Tapi yang di bawah-bawah tu mungkin aras ke 10,000 sebagainya, mereka membuat pembelian. Tapi anda tetap terima. Sebab tu saya kata, kiraan pendapatan pasif secara infinity. Pagi-pagi kena minum berry mix dulu. Ya. Dah cuba berry mix belum? Minum sekali satu saja ya. Dibayar berterusan. Kiraan pendapatan pasif secara infinity, dan ini yang dibayar kepada anda. Dan pendapatan ini boleh diwariskan kepada keluarga. Kalau kita kerja, kita tak boleh wariskan kerja kita kepada anak. Ya. Kerja kita yang bergaji lah maksud saya, ya, takkan nak bos nak ambil anak pula nak diwaris kepada ahli keluarga, tidak boleh. Tapi dalam kes ini pendapatan tu boleh diwariskan kepada keluarga, kepada anak, isteri dan siapa-siapalah yang kita nak, kita wariskan pendapatan tersebut. Mereka nak usahakan pun boleh. Itu satu kelebihan dalam bisnes di sini. Selagi lama syarikat terwujud di pasaran, selagi itulah kita boleh bernaung dari segi pendapatan. Ini antara kelebihan yang terdapat dalam bisnes ataupun dalam program ataupun dalam pelan pemasaran TDC yang saya akan ceritakan pada hari ini. Ya, okey. Mungkin antara kita tak faham sangat tentang MLM. Ramai orang cerita pasal MLM ni negatif saja. Sebab tu mereka kurang pendedahan saya rasa tentang MLM. So saya ambil kesempatan sedikit sajalah cerita tentang MLM ni. MLM ni bukan bisnes baru. Dah wujud lebih kurang 60 tahun. Dah ramai orang yang terlibat dalam ini menjadi kaya raya, memperoleh pendapatan yang stabil, yang boleh untuk menyara keluarga dia. Dah lama, bukan baru. Ya, dia bermula tahun 59, tahun 60, dah lama. Ya. Dan model perniagaan dia sebenarnya yang tradisi kita ada daripada kilang pergi ke pegedar kepada pemborong kepada peruncit sebelum barang tu sampai kepada kita. Ini adalah konsep pemasaran tradisional. Sekarang ni 80%, 90% direct selling ya, menggunakan model yang dipanggil network marketing, model rangkaian ni. Yang mana barang daripada factory sampai kepada diuruskan oleh satu syarikat pemasaran ni, dan barang-barang tu akan terus kepada kita lah, dibantu oleh kepada ahli-ahli ataupun para pengguna dan dibantu oleh master dealer. Dia dah pendek dah. Dia potong semua distributor, wholesaler, peruncit, semua dia tak ada dah. Ya. Master dealer, kita hanya tolong distribute barang saja. Kita tak jual barang tu. Macam saya master dealer di Ceras. Kita punya tugas hanya tolong edarkan barang kepada ahli saja. Kita tidak menjual di sini ya. Pembelian dan sebagainya dilakukan terus ke syarikat melalui sistem. Ya, kita hanya tolong edarkan. Nampak? Dan syarikat akan uruskan dengan syarikat untuk barang untuk kilang menghantar kepada kami. Ya, dia uruskan macam itu. Senang, antara 3 pihak saja yang terlibat. So sebab itu banyak pembayaran di sini telah digunakan untuk membayar bonus kepada ahli-ahli. Yang 3 dipotong. Satu lagi kelebihan dia adalah advertising, periklanan. Kalau syarikat-syarikat tradisi, mereka menggunakan cara periklanan TV, social media, radio lah, surat khabar dan sebagainya. Semua media dia gunakan. Nah, itu semua kos. Tapi di sini tak payah. Kita menggunakan konsep pemasaran yang kita panggil konsep pemasaran dari mulut ke mulut. Itu yang berbezanya. Model rangkaian kita dengan model tradisional. Model pemasaran kita berbeza. Ya, dengan model tradisional. Sebab tu orang banyak tak tahu tentang produk kita di luar. Tapi kalau tengok di social media, kadang-kadang pribadi di social media, secara pribadi individu mereka mempromot ya, daripada mulut ke mulut. Dan ini lebih mudah
dan lebih menguntungkan. Dan sebab itu ramai orang suka dengan model pemasaran rangkaian ni. Ramai yang suka. Bila ramai suka, ahli-ahli bisnes pun suka, masuklah ahli-ahli penipu pun suka, ahli scammer pun suka, sebab dia senang, dia mudah dan menguntungkan. Jadi kita kena hati-hati. Jadi semua orang nak buat untung dengan cara ni, yang cara mudah ni. So banyaklah scam dan sebagainya, skim cepat raya, semua nampak benda ni. Sangat untung, sangat mudah dan disalahgunakan kat sini. Sebab tu kadang-kadang MLM ni orang jadi fobia. Jadi fobia sebab telah banyak disalahgunakan. Ya? Sebab itu kita kena cari company, berhati-hati. Bila anda melihat company, antara perkara-perkara yang anda nak tengok, nanti sekejap lagi saya akan tunjuk. Dan kalau dari segi hukum Islamnya, ya, perniagaan macam ni hukumnya harus. Selagi tidak dibuktikan, ianya mengandungi unsur-unsur penipuan, ya, jadi itu dah jadi jatuh haram, kan? Jadi kita tak boleh hukum dia sebagai haram terus macam tu je. Sebab ramai yang saya jumpa dia kata bisnes ni haram. Jadi saya beritahu hukumnya harus, ya. Alright. Itu untuk anda yang baru, bagi yang baru masuk. Platform alternatif yang kita sediakan di TDC ni, kita merupakan satu, kita punya bisnes ni adalah merupakan satu ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar untuk kesihatan, ikhtiar untuk kewangan. Jadi niat kita dah straight dah. Tak ada orang kata hanky-panky lah, nak mengambil kesempatan terhadap orang dan sebagainya. Kerana kita tawarkan satu produk, anda nilai sendiri produk tersebut, ya, kalau bagus untuk kesihatan, teruskan. Kita tawarkan satu pelan pemasaran dari segi kewangan, anda perhatikan pelan pemasaran tu, kalau anda rasa boleh buat, dipersilakan. Dia terbuka kepada anda. Okey. Jadi saya kenalkan syarikat ni dulu. Syarikat TDC Holding Sdn Bhd. Pada mereka yang baru, syarikat ni adalah sebuah syarikat yang beribu pejabat di Kota Baru, Kelantan. TDC itu huruf pendek untuk Tunas Duta Cemerlang Holding Sdn Bhd, ya. Sdn Bhd itu nombor syarikat pun ada kat situ, 135522 ni nombor syarikat. Kemudian dia ada cawangan. Cawangan di Ceras Kuala Lumpur, ya. Ceras Selangor. Ceras ini ada dua. Dia terbahagi, dia agak besar Ceras ni, dia terbahagi dua, satu Ceras Selangor, satu di Ceras Kuala Lumpur. Sebelah saja, satu kawasan yang sama tapi ada sempadan Selangor dengan Kuala Lumpur di situ. Macam saya, Ceras Kuala Lumpur. Cawangan syarikat Ceras Selangor di belakang rumah saya sebenarnya, ya. Ada sempadan dekat tu. Dia ada dua Ceras. Right. Dan syarikat ni mempunyai modal berbayar 1.5 juta. Ini penting, kenapa saya sebut benda ni? Ada setengah syarikat modal berbayar tak sampai 1.5 juta. Maksudnya dia tubuhkan syarikat, daftarkan syarikat RM2 pun dah boleh berniaga macam ni. Dah boleh berniaga macam ni. Sebab itu kadang-kadang kita perhatikan syarikat ni lebih tinggi dia nilai berbayar dia, maksudnya dia serius dalam bisnes. Kalau syarikat Pedak Capital, modal berbayar dia RM2 ni, yang didaftarkan di pendaftaran syarikat ROS tu, RM2 tu, tuan-tuan hati-hatilah. Maksudnya, kalau RM2, RM2 lah tanggungan mereka. Kalau apa-apa jadi pun pada syarikat tu, RM2 tu lah yang dia nak bayar. Dalam syarikat ni, dia ada 1.5 juta, yang mana dia menanggung. Jika berlaku sesuatu, dia ada dah letak dah duit 1.5 juta, sebagai orang kata liability yang akan ditanggung oleh mereka ataupun tanggungan-tanggungan hutang ke apa dan sebagainya, ya, 1.5 juta. Maksud syarikat terukur, dia dah letak dah 1.5 sebagai modal. Dan lesen SSM siap, macam saya sebutkan tadi, 1315522M, dan lesen AJL, Akta Jualan Langsung. Perhatikan, ya, kadang-kadang syarikat tu baru mungkinlah AJL dia tak ada, tapi bila kalau dia sedang usahakan tu bagus, ya. Kalau tak ada lesen AJL tu, anda hati-hati juga, ya. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun 4 tahun kita dapat lesen AJL, Akta Jualan Langsung, membenarkan kita menjalankan aktiviti akta jualan langsung ni. Dan yang terbaru, syarikat ni berjaya mendapat tempat sebagai salah satu ahli, diterima masuk sebagai salah satu ahli Persatuan Direct Selling Malaysia, DSA.
DSAM, Direct Selling Association of Malaysia. DSAM ni mengandungi ramai nama-nama besar lah yang membuat macam Avon, macam Tupperware, ni semua dah. Lebih kurang 150 syarikat yang ternama ada dalam keahlian dia di Direct Selling Association Malaysia, DSAM. Ya. Jadi macam Amway, semua ada di sini cakap direct selling dalam DSAM ni. Jadi syarikat kita baru saja dapat, saya rasa dalam bulan lepas saja, dia dapat diterima menjadi ahli DSAM. DSAM ni satu persatuan direct selling company semua, lebih kurang 150 syarikat. Dan apa kepentingan dekat sini, saya bagi tahu ramai orang tak perasan, Direct Selling Association of Malaysia ni dia tak suka kalau ahli dia buat benda-benda yang tak betul. So dia orang akan memerhatikan mana-mana syarikat ahli mereka yang tidak beretika, selalunya dia orang akan keluarkan daripada. Dia tak akan terima semudah tu menjadi ahli. Nah, sebab itu direct selling company di Malaysia ni banyak. Tapi yang jadi ahli persatuan saya rasa dalam 150 saja yang menjadi ahli persatuan Direct Selling Association of Malaysia yang diketuai oleh Amway, yang kalau tak salah saya ya, chairman dia pada ketika ni. Jadi dia orang terima hanya ahli-ahli persatuan ni bukan terbuka pada semua. Kena apply, kena interview, sebulan lebih baru dapat keputusan ya. Dan dia tengok semua ya. Direct Selling Association Malaysia, DSAM, saya belum letak lagi di sini ya. Jadi ini benda menunjukkan yang company ni bukanlah company main-main. Serius. Dead serious, orang putih kata dead serious, maksudnya mereka buat sesuatu benda tu satu persatu dengan tepat supaya tak ada keraguan daripada ahli-ahli. Okey. Nah, pengasas TDC ni sendiri adalah, saya perkenalkan, adalah Encik Hafiz Yu, iaitu CEO TDC Holding ni. Hafiz Yu adalah seorang yang dia lulusan daripada Universiti Malaysia Kelantan, UMK, dan di bidang applied science, sains gunaan, dan mempunyai masters dalam business admin juga daripada UMK. Dan beliau terlibat dengan banyak aktiviti sosial di Yayasan Hak, di Koperasi Magma, alumni SME UMK, yang kelab alumni UMK, dan presiden kelab alumni Universiti Malaysia Kelantan ni. Dan dari segi perniagaan, beliau bermula dengan sebagai CEO TDC ini pada tahun 2019, tapi sebelum itu merupakan sebagai MD di Tunas Duta Cemerlang pada Mei 2016 hingga 2019 ya. Itu latar belakang CEO kita, agak muda, lebih kurang awal 30-an lagi ya, muda. Jadi syarikat ni sebenarnya dimulakan oleh anak muda. Kalau tak salah saya, dia start, CEO kita start baru umur dia 29, 28, 29. Jadi orang kata anak muda lah yang startkan benda ni. Ya, dan tim pengurusan dia pun semuanya bawah 30, muda-muda semua. Jadi tapi peserta dia semuanya kebanyakannya berumur, ya, berumur, termasuk macam saya. Dan kita mempunyai keyakinan terhadap syarikat ni. Bagi saya, kita mempunyai keyakinan terhadap syarikat, kepimpinan beliau, si Hafiz Yu ni. Jadi kita setuju dengan dia, cara dia dan sebagainya. Sebab tu ramai orang yang berumur hadir bersama untuk menjayakan menjayakan syarikat TDC. Right. Tuan-tuan dan puan-puan, satu budaya yang ada dalam TDC ni, budaya infak. Budaya infak ni dia jadi macam satu kayu ukur pada syarikat. Saya tengok syarikat lain banyak menitik beratkan sale dan sebagainya, tapi Tuan Hafiz kita menetapkan infak paling utama, ataupun sedekah, ataupun sumbangan. Contoh-contoh sumbangan yang telah kita bagi macam di COVID, waktu COVID dan sebagainya, berjuta-juta ringgit dibagikan kepada COVID-19 frontliner, kepada masjid-masjid juga, dia tak lupa, dan juga sumbangan-sumbangan bencana. So berjuta-juta ringgit ini telah dihargai oleh mereka yang menerima, dan banyak surat-surat penghargaan diterima oleh syarikat. Dan kalau kita lihat pecahan sumbangan pada tahun 2020, kita boleh perhatikan ya, daripada 5.3 juta, tapi ini tahun 2020, kita belum ada yang terbaru lagi ya, tapi ini tahun lepas 5 juta, saya rasa sudah lebih daripada 10 juta yang syarikat telah dermakan sejak tahun lepas ya, lebih daripada 10 juta. Nah, itu sumbangan dan sedekah ya. Itu aktiviti utama syarikat. Jadi kayu ukur ni sangat berkualiti bagi saya, sangat berkualiti kerana kita buat bisnes, tetapi akhirnya keuntungan disalurkan kepada masyarakat, diberikan kepada masyarakat. Ini satu benda yang sangat luar biasa tentang syarikat TDC. Ya.
Alright. Sehingga pada tahun ini, ya, pada Januari hari itu, syarikat telah dianugerahkan sebagai antara pemenang Ikon Malaysia, dan syarikat ini dikategorikan sebagai fast moving company. Maksudnya syarikat yang bergerak pantas, bergerak laju. Sepanjang tahun 2020. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, anda tahu tahun 2020 adalah musim PKP, COVID bermula. Tapi syarikat ini antara yang very fast moving, antara top 100 SME, syarikat small dan medium, maksudnya syarikat kecil dan sederhana yang pantas, ya, 100 syarikat yang terpantas, ya, top 10 kalau tak salah saya, ya, yang terpantas di Malaysia tahun lepas waktu COVID. Dan anugerah ini diterima oleh Tuan Hafiz. Selain daripada itu, Tuan Hafiz CEO juga menerima anugerah sebagai Top Young CEO. Top Young CEO ni CEO yang terbaik tahun 2020 bagi kategori industri network marketing, industri MLM. Ya. Jadi dia memang diiktiraf. Bisnes MLM ni diiktiraf. Janganlah kata benda-benda ni menipu dan sebagainya itu. Kalau anda tak kaji, jangan sebut. Ya. Sebab ini dah ada anugerah, bukanlah kita yang bagi anugerah, orang yang bagi anugerah. Kalau kita menipu, kalau MLM ni menipu, takkan kita naik pentas. Ya, takkan naik pentas untuk terima anugerah. Nah, dan takkanlah company ini dapat sampai top 100 fast moving companies. So, tuan-tuan dan puan-puan, itulah kejayaan kita tahun lepas, dan kita bermula dengan satu produk, ya, Situ Joy, susu kolostrum ni, ya, susu kolostrum Situ Joy. Kalau nak tahu tentang lebih tentang produk ni, sebelah petang nanti Encik Asni akan membentangkan tentang produk lebih detail. Saya tak akan sentuh hari ini, sebelah petang pukul 2 nanti, ya. Situ Joy mengandungi dua, iaitu Situ Joy dan Safe Enjoy. Safe Enjoy ini sama saja dengan Situ Joy, cumanya Safe Enjoy ini untuk orang kata limited edition untuk COVID, ya, untuk kita sistem imun untuk menghalang COVID. Okey, itu Safe Enjoy dan Situ Joy. Dan seperti kita tahu, Situ Joy ini susu skim saja, kolostrum dan kalsium, 3 saja. Ya, dan jualan dia pada tahun lepas dengan satu produk ini saja dah 100 juta. Hit rekod, ya, 100 juta dalam setahun. Sebuah syarikat yang kecil, ya, yang dikendalikan oleh CEO muda sahaja bersama staf-staf yang muda, tapi jualan mereka mencecah 100 juta pada tahun lepas. Dan kita setakat ini mempunyai 250,000 ahli. Dan produk kita, tuan-tuan dan puan, berasaskan penggunaan. Walaupun kita satu produk, tapi repeat order tinggi. Kalau kita tengok sale tahun lepas, 50% repeat order. Maksudnya produk kita sangat berfungsi tinggi, ramai orang suka. Dan orang akan beli, orang akan repeat order. Sebab itu, kalau kita nak buat bisnes, jangan cari bisnes yang tak ada repeat order. Orang beli sekali, orang tak nak beli lagi. Dalam kes Situ Joy dia berbeza. 50% jualan tahun lepas adalah repeat order. Maksudnya barang-barang ni memang berkesan untuk pengguna. Ya? Menyebabkan 50% kita datangnya, sale kita, jualan kita datangnya daripada jualan ulangan. Baik. Okey. Saya tak mau cerita banyak tentang ini, saya rasa, ya, saya terus ke tu sekejap, ya, saya tengok balik slide saya. Okay. Alright. Sijil dan pengiktirafan yang saya sebut tadi, produk kita dah ada sijil. Semua sijil daripada Kementerian Kesihatan banyak. Ini semua sijil daripada Kementerian Kesihatan tentang tidak berbahaya untuk kesihatan, ya, dengan kualiti penghilangan, ya, ada MISTI, ya. Kemudian kita ada ISO dan sijil halal daripada JAKIM. Dan yang terbaru kita ada sijil halal juga daripada Angkasa, ya. Dan ada satu lagi yang saya ingin sebutkan, iaitu skim halal ataupun sijil halal yang dianugerahkan oleh Lariba Consulting untuk kepatuhan syariah terhadap sistem binary. Sistem binary yang akan saya bentangkan sebentar lagi, ya. Kita dah banyak adjust tahun lepas, jadi dah diaudit oleh Lariba Consulting, panel syariah kita, dan dapat sijil halal.
supaya kita tidak terlibat dengan skim piramid, skim cepat kaya dan juga skim Ponzi, ya. Dan kita mempunyai satu produk, satu plan pada ketika itu, dan bonus dibayar hari-hari tanpa gagal, ya.